Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabul wa husulil ma'mul wa biniyati shifa'i min kullil amrad wa biniyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah وبنية القرب إلى الله سبحانه وتعالى وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Jadi alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sama-sama kita panjatkan ke hadratillah subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurnia dan juga di atas segala pertolongan dan izin daripadanya, maka dapat kita bertemu dan berkumpul kembali di dalam majlis pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan didoakan semuanya mendapat kesihatan dan keafiatan yang sempurna. Begitu seterusnya sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada perkongsian kita kali ini. Ya. Gunanya tak lain dan tak bukan adalah untuk kita sama-sama amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir bersama kita, insya-Allah. Dan sukalah untuk saya berpesan juga lagi dan lagi kepada diri saya dan seterusnya kepada sidang jemaah pendengar sekalian, agar sentiasa mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan juga meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua beroleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi pada kesempatan ini saya nak berkongsi dengan para jemaah sekalian perkongsian yang seterusnya, setelah mana kita melalui beberapa perkongsian-perkongsian sebelum daripada ini yang membicarakan tajuk-tajuk yang tertentu. Maka untuk perkongsian yang seterusnya ini kita akan menyelami dan seterusnya menjelajah pula kepada juzuk yang ke-8, juzuk yang ke-8, surah yang ke-6.
iaitu surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-151. Jadi tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan ibu bapa, ya. Jadi juzuk yang menjadi kajian kita, iaitulah juzuk yang ke-8, di mana kita akan melihat kepada surah yang ke-6, iaitu surah Al-An'am, ya, surah berkaitan dengan binatang ternak, ya. Dan fokus kita adalah kepada ayat yang ke-151, ya. Jadi seperti mana kebiasaannya, kita akan bacakan dahulu ayat tersebut dan kita lihat, ya, apa-apa yang penting yang nak dibincangkan berkaitan dengan ayat ini, ya. Jadi kalau siapa-siapa yang ada ya, Al-Quran di hadapannya, ya, terjemahan ke ataupun mungkin dalam handphone, ya, boleh lihat surah yang ke-6, ya, surah Al-An'am, dan terus kepada ayat 151, ya, 151. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-151 surah Al-An'am, ya, di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Artinya, katakanlah ya Muhammad, ya, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu apapun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan, yakni zina, yang terang daripadanya dan yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa, ya, janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah SWT membunuhnya, melainkan dengan jalan yang hak, yakni yang dibenarkan oleh syarak, dan yang dengan demikian itulah Allah SWT perintahkan kamu supaya kamu memahaminya. Ya, sadaqallahul azim. Maka maha benarlah, ya, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung. Jadi ayat yang kita bacakan ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat daripada susunannya, maka tak dinafikan lagi bahawa susunan ayat-ayat Al-Quran ni sememangnya sangat-sangat cantik. Bukan ayat ni sajalah, tapi ayat-ayat yang lain pun sama. Tapi di sini kita, ya, nyatakan juga bahawasanya susunan ayat 151 surah Al-An'am ini sangat-sangatlah cantik. Dan, ya, lebih cantik lagi kalau kita baca dan fahamkan betul-betul. Ya. Jadi kita tengok yang mana kata cantiknya susunan itu dan apa yang sebenarnya kita perlu faham daripada ayat-ayat tersebut. Jadi ayat ni kalau para jemaah sekalian perhatikan, maka dia bermula dengan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, dia mula dengan ayat tu. Katakanlah ya Muhammad, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Tu mula-mula ayat dia. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi bila kita perhatikan, ya, betul-betul ayat ni, kita akan perasan yang mana dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu pada kita tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh dia.
Ya, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi kalau kita tengok betul-betul terjemahan tu, jadi sebenarnya nak cerita apa ayat ni, maka kita akan dapat sebuah kefahaman di mana ayat ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya, betul ataupun tidak, percaya ataupun tidak, maka kita perhatikan. Ya. Jadi untuk membuktikan benda tu semua, kita senaraikan. Seboleh-bolehnya kita senaraikan satu persatu benda yang dikatakan haram oleh Allah SWT tu. Tengok kita tengok. Yang pertama sekali, alla tusyriku bihi syai'a. Ya, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua, kita tengok wala taqtulu auladakum min imlaq. Tengok pada benda yang disebut la tu. Ya. Yang pertama sekali, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu. Itu perkara yang haram. Lepas pada tu kita tengok lagi wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan sekali-kali kamu bunuh anak kamu kerana takut jadi miskin papa. Itu pun haram, ya. Yang ketiganya disebut wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan sekali-kali duduk dekat dengan benda-benda yang diperkirakan sebagai fawahish, benda yang jijik, benda yang jelek, benda yang hina, keji dan sebagainya, yakni zina. Ya, ma zahara minha wa ma batan. Baik secara terang maupun orang kata secara tersembunyi. Itu tiga. Empat dah. Tiga. Yang keempatnya kita tengok, di situ ada kalimah larangan yang lain, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Maknanya jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa ataupun nyawa seseorang yang diharamkan oleh Allah SWT untuk membunuhnya illa bil haq, kecuali dengan hak, jalan yang hak, yakni jalan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi ini empat perkara yang semuanya menggunakan kalimah la ataupun larangan, yang mana tak boleh buat. Kalau buat dia jatuh haram. Ya, itu yang perkara-perkara yang Allah SWT kata ma harrama qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi pada ayat tersebut Allah SWT nak ceritakan tentang beberapa perkara yang diharamkan untuk diperbuat. Ya, jangan syirik pada Allah, jangan bunuh anak kerana takut papa tadi, jangan mendekati kejahatan-kejahatan zina ini yang tersembunyi maupun terang-terangan, dan seterusnya. Jangan bunuh nyawa orang, ataupun jangan ambil nyawa orang dengan jalan yang tak betul, dengan jalan yang tak dibenarkan oleh syarak. Dan kalau kata boleh tak boleh pun ambil nyawa orang ni, iaitulah nyawa orang yang dibenarkan oleh syarak. Ada dia punya bahagian-bahagian dia. Bukan boleh ambil sewenang-wenang begitu. Kita nampak ada empat larangan yang berstatus haram. Kalau kata kita langgar, maka jadi haram tu semua. Jadi awal-awal ayat tadi dah disebut dalam ayat yang kita bacakan ni, ianya menerangkan tentang pengharaman akan sesuatu perbuatan. Dia tak ada yang namanya arahan, tak ada yang namanya suruhan. Maknanya ayat yang saya sebut tadi tu, alla tusyriku bihi syai'a, lepas tu wala taqtulu auladakum khasyata min imlaq, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, lepas tu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ayat-ayat yang saya sebutkan ni tadi ni kalau kita perhati, semuanya merujuk kepada pengharaman. Tak ada yang namanya arahan, tak ada yang namanya suruhan. Semua dalam ayat-ayat yang saya dah senaraikan tadi tu, semuanya menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Makna kata tadi, semua tu jangan dan jangan. Jangan dan jangan. Maknanya jangan buat lah. Jangan buat. Jangan. Jangan syirik pada Allah. Jangan bunuh anak kerana takut apa-apa. Jangan hampiri zina. Jangan bunuh orang suka hati je. Tanpa kebenaran daripada syarak. Jangan. Tak disuruh, tak diarah. Kalau kata
Yang disuruh diarah pun, yang disuruh ataupun diarah tu maknanya disuruh jangan buat. Ya, diarah jangan buat. Ya, diharamkan buat. Jadi pada 4 ya ayat yang saya sebutkan tadi. Cuma ya ada satu saja ayat yang nilainya suruh. Yang tadi alla tusyriku bihi syai'a wala taqtulu auladakum, lepas tu wala taqrabul fawahisha, ya, lepas tu wala taqtulun nafsa. Ini semua ayat yang berstatus haram buat. Tak disuruh buat dan tak diarah buat. Maknanya nilai dia tu jangan buat. Jangan syirik pada Allah, jangan bunuh anak, jangan hampiri zina, jangan bunuh, ambil nyawa orang ikut suka hati, jangan. Ya. Cuma nak disebutkan di sini para jemaah yang dirahmati Allah, ada satu saja ayat yang nilaiannya tu adalah suruhan ataupun statusnya tu adalah suruhan. Ya, satu je ayat yang menyuruh untuk kita berbuat. Ya, iaitu menyuruh kita berlaku ihsan kepada ibu bapa kita. Kalau kita perhatikan balik ya, Allah SWT menyatakan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Lepas pada alla tusyriku bihi syai'a tu wabil walidaini ihsana. Jadi ayat wabil walidaini ihsana tu sajalah yang berstatus suruhan ataupun arahan untuk kita ni berlaku ihsan kepada kedua bapa kita. Lebih daripada tu semuanya jangan buat. Ada larangan. Yang ini disuruh buat, disuruh kita berlaku ihsan pada ibu bapa kita. Jadi persoalannya para jemaah yang dirahmati Allah, kenapa ada terselit ayat ni, ya, wabil walidaini ihsani, wabil walidaini ihsana ni di tengah-tengah ya ayat yang orang kata tadi berupa larangan ataupun pengharaman ni, ya. Jadi apa sebenarnya yang Allah SWT cuba nak sampaikan kepada kita ni? Jadi dia tentu ada rahsia dia. Takkan Allah SWT letak saja-saja gitu. Dalam cerita benda-benda yang diharamkan tu, tiba-tiba ada pula disuruh kata tadi berlaku ihsan pada ibu bapa. Jadi kalau kita fikir secara logik macam tak betul je ayat ni kan. Kalau nak cerita benda yang diharamkan, cerita yang diharamkan saja. Tapi kenapa ada lepas alla tusyriku bihi syai'a tu wabil walidaini ihsana? Terselit satu ayat kat situ yang menyuruh pula, yang menganjurkan dan memberi arahan supaya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Jadi kenapa ayat tu terselit di situ, di tengah-tengah tu, dan apa sebenarnya yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita ni? Jadi nak tahu salah satu daripada sebabnya, maka ulama' beritahu, kalau kalian semua nak tahu salah satu sebabnya, ianya tak lain tak bukan adalah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita bahawa apa-apa yang kurang baik, pada ibu bapa kita, walaupun perkataan tu berupa ke, 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 sekalipun keluar daripada kita ni selaku anak, maka itu semua kata ulama' jangan buat. Wabil walidaini ihsana, maknanya kena buat betul-betul kebaikan kepada ibu bapa, dan benda yang sifatnya kurang baik, meskipun mungkin bukan sepak terajang, tapi keluar perkataan daripada seorang anak tu, bila ibu dia, bapa dia suruh keluar perkataan ke, ke, apalah gitu begini, benda-benda yang semacam tu kata ulama' jangan buat. Jadi maksudnya dengan mak ayah kita ni mesti buat yang paling perfect, buat yang paling sempurna, paling terbaik, paling superb, kan? Paling power, paling cemerlang. Maknanya dari sudut ihsan kita, khidmat kita kepada mereka, maknanya kena buat yang terbaik. Jangan nak ada perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka terasa hati. Itu sebab kata sekali wala taqul lahum, dalam ayat yang lain disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughan
na indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma waghfir lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Shadaqallahul azim. Allah dah putuskan wa qadā rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah dah putuskan, Allah dah muktamadkan bahawasanya jangan sekali-kali kalian semua menyembah selain daripada aku. Jangan syirik pada aku. Dan Allah juga putuskan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Itu dalam surah saya tak pasti surah apa tu. Wa qadha rabbuka. Dalam surah Isra gitulah. Tapi disebut itu wabil walidaini ihsana. Lepas pada alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu sembah melainkan kepada Allah SWT juga. Dan lepas pada tu Allah kata wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kamu kena buat baik. Kena bagi perkhidmatan yang cemerlang kepada ibu bapa kita. Paling power, paling apa tadilah, paling super ke, paling terbaik ke, itu mesti dan mesti. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sama ada salah satu daripadanya dah menjengah usia tua ataupun kedua-duanya dah menjengah usia tua. Wala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kamu mengatakan uff ataupun yang seangkatan dengannya. Kalau dia minta suruh gini, macam-macam lah kita tu. Malah. Contohnya. Ataupun ke. Macam-macam lah. Jangan. Wala tanharhuma, jangan diherdikkan ibu bapa kita tu. Jadi waktu usia tua ni macam-macam lah. Yang kadang-kadang membuatkan kita rasa nak marah tu, dengan tindakan ibu bapa kita. Tapi jangan herdik. Jangan duk tengking-tengking dan sebagainya. Tak boleh. Tu disebut tu wala tanharhuma wala taqul. Semua tu larangan tu. Untuk ibu bapa ni sebut wabil walidain, buat baik. Jangan sekali-kali kata ke, uf ke, ih ke, cis ke, apa segala. Wala tanharhuma, jangan herdik dia wala kok mana apa perbuatan dia, tindakan dia kan. Mungkin ke anak-anakan, dah jadi orang kata tadi budak-budak dan sebagainya. Jangan herdik dia. Kok mana pun kurangnya ibu bapa kita tu, jangan sampai mengherdik dia. Kerana dalam jahat dia tu ada kebaikan yang mak kita lahirkan kita. Lepas pada tu bapa kita ni usaha untuk cari rezeki pada kita, membesarkan kita dan sebagainya. Kok mana pun buruknya ibu bapa kita tu, dia tetap ada kebaikan kat situ. Baik. Lepas tu Allah SWT kata wa qul lahumā qawlan karīma. Maka hendaklah kamu sebagai anak ni kalau nak memperkatakan sesuatu kepada kedua-duanya tu, maka gunakan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan yang baik dan sebagainya. Lepas tu Allah ajar lagi waghfir lahumā janāha adh-dhulli. Allah ajar macam mana nak berbuat ihsan kepada ibu bapa. Perkataan tu kena jaga. Jangan keluar perkataan yang seumpama tadilah, dan sebagainya. Itu pun jangan buat. Jadi kalau nak bercakap, maknanya cakap dengan benda-benda yang perkataan yang mulia. Kalau kata mungkin tak mampu, berdiam, sabar dan sebagainya. Itu kerenah. Macam mana mereka boleh sabar menjaga kita dengan kerenah kita yang macam-macam waktu kita kecil dulu, maka begitulah keadaannya. Kita kena sabar dengan perangai bapa kita yang mungkin dah tak berapa nak ingat, nyanyuk dan sebagainya begitu. Baik. Waghfir lahumā. Allah ajar lagi nak ihsan pada ibu bapa ni, maknanya waghfir lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Maknanya kau kena rendahkan sayap, sayapmu. Maknanya kalau kita ni jadi orang besar, orang dah berpangkat dan sebagainya, maka mungkin kita dengan pekerja kita dan sebagainya tu memanglah kita tu orang yang memiliki kuasa untuk nak mengarahkan tu. Tapi kalau berbalik kepada ibu bapa kita, kita berjumpa dengan ibu bapa kita, maka pangkat besar kau dalam organisasi ke, dalam pejabat ke, dalam apa ke, kau kena rendahkan. Waghfir lahumā janāha adh-dhull. Maknanya sayap-sayap kebesaranmu, kau ada pengaruh ke, kau masyhur dan sebagainya, bila berdepan dengan ibu bapa, maka rendahkan sayapmu. Sebagai tanda yang kita hormat orang yang dah banyak berjasa kepada kita ni. Dan sentiasa Allah beritahu lagi ihsannya, perlakuan ihsan kita pada ibu bapa, selalu mendoakan wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kena doakan ibu bapa kita ni dengan doa, ya Allah rahmati mereka berdua ni sebagaimana mereka mendidik aku, menjaga aku waktu aku kecil. Itu antara benda-benda yang
apa ni Allah SWT tetapkan kepada diri kita selaku satu orang anak kepada ibu bapa kita, yang mana kita kena berlaku ihsan kepada mereka, dan kepada mak ayah kita, kita mesti buat yang paling perfect, buat yang paling terbaik tadi, buat yang paling superb, paling power, paling cemerlang, ya. Paling cemerlang sekali ihsannya dan khidmat, ya, kita tu kepada mereka. Ya. Jadi apa yang kurang daripada yang namanya sempurna, apa yang kurang daripada yang namanya terbaik, apa yang kurang yang namanya daripada superb ke power, apa yang kurang daripada cemerlang ihsan kita pada mereka, itu semua, ya, dikira haram. Maknanya dikira, ya, berdosa kita, ya. Maknanya kita tak beri layanan yang sempurna pada ibu bapa kita, yang terbaik, yang superb, yang power, yang cemerlang, apa segala tadi, itu, ya, adalah satu perbuatan yang haram dan dilarang oleh Allah SWT, ya. Dalam arti kata yang mudahnya, kita menderhaka lah, banyak melawan ibu bapa kita, ya, banyak menengking, banyak apa, rasanya kita tak layan, kita tak bagi khidmat yang sempurna, maka itu haram hukumnya, ya. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada, ya, pengajaran lah yang boleh kita ambil, ya, sebelum kita tangguhkan majlis kita ni. Jadi saya nak sebutkan satu pengajaran saja di sini, ya, yang boleh kita ambil. Semacam mana kebiasaan, bila kita dah bincang ayat dan sebagainya, maka kita ambil pengajaran yang ringkas-ringkas lah untuk dijadikan sebagai perenungan buat kita, ya. Yang mana kita ni besar kemungkinannya yang mendengar ni ada lagi ibu bapa, ya, yang mungkin ada masalah dengan ibu bapa dia, maka kita kena buat, ya, pembetulan, buat pembaikan, ya. Jangan sampai kita ni nanti, ya, tak mendapat yang namanya syafaat daripada ibu bapa kita, ataupun orang kata tak mendapat keberkatan Allah SWT, asbab daripada, ya, menderhakanya kita kepada ibu bapa. Kerana redha Allah SWT ni bergantung kepada redha kedua ibu bapa kita, ya. Setelah mana Allah SWT perintahkan hamba-hamba dia, yang pertama sekali kena mengabdikan diri kepada Allah SWT, maka yang keduanya pengabdian itu mesti kepada kedua ibu bapa. Bersyukur dengan Allah, bersyukur dengan kedua ibu bapa. Kenapa kita perlu kena bersyukur dengan kedua ibu bapa kita? Kerana ibu bapa kita lah, ya, mak kita yang melahirkan kita, yang menanggung segala derita kita waktu kita kecil, basuh berak kita, basuh kencing kita, kita sakit, dialah yang ubati kita. Ayah kita siang malam, bekerja cari rezeki, untuk orang kata tadi menampung kehidupan kita sehingga kita besar, dan tak ada alasan untuk kita tengking-tengking mak ayah kita, kita tinggikan suara, kita kena ada rasa kasih sayang pada mak ayah kita. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 151 surah Al-An'am ni, maknanya kita kena buat baik pada ibu bapa kita. Jangan sekali-kali kita melawan mak ayah kita, Kalau kata mak ayah kita nasihatkan kita, kita lawan, kita mengamuk, kita apa, tak, Jadi dalam Islam ni, para jemaah yang dirahmati Allah, tak ada arahan daripada Allah SWT yang suruh kita buat sesuatu amal itu paling terbaik, dan jika tak buat dengan terbaik, ianya akan berdosa. Tak ada. Saya ulang balik, dalam Islam ni, dalam agama kita ni, tak ada arahan daripada Allah SWT yang suruh kita buat sesuatu amal itu paling terbaik, dan jika tak buat dengan terbaik, maka kita akan berdosa. Tak ada. Kecuali ni berlaku ihsan dengan ibu bapa kita. Itu saja. Maknanya arahan daripada Allah SWT yang suruh kita buat sesuatu amal tu paling terbaik, dan kalau kata kita tak buat secara terbaik ni, dia jatuh berdosa, sememangnya tak ada. Kecuali satu ni je, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapa, berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa, itu saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan terima amalan kita, pada ibu dan ayah sekiranya amalan itu paling terbaik. Maknanya dalam hal berlaku ihsan kepada ibu bapa ni, Allah akan terima yang terbaik saja. Yang mana menderhaka, hak mana menengking, hak mana tak mahu nak ikut cakap ibu bapa sebagainya, itu Allah SWT tak terima. Allah nak yang terbaik je.
Sebab itu dia kata wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa kamu. Kenapa? Kerana aku, maksud di sebaliknya tu, aku hanya akan terima amalan engkau orang semua ni yang mana terkait dengan ibu bapa tu amalan yang terbaik saja. Bukan amalan yang kita kata sebagai cap ayam, amalan cap ibu dan anak dan sebagainya. Dia bukan cap-cap ni, dia mesti terbaik. Contohnya dalam solat, kalau solat kita tu tak khusyuk pun, maka tak jatuh haram lagi. Kita boleh tambahkan kekhusyukan itu, usaha lagi dan lagi, dan besar kemungkinan akan datang tu kita akan mendapatkan khusyuk. Atau kalau kata kita tak sempurna dalam bercakap dengan orang lain, maka tak jatuh haram lagi. Kita boleh perbaiki lagi. Tetapi bukan dengan ibu bapa. Dengan ibu bapa ni kita kena bagi benda yang sempurna, benda yang perfect. Kita layan mereka dengan layanan yang sempurna. Sempurna yang macam mana? Contohnya kalau kata kita bercakap dengan ibu bapa kita, kita bercakap dengan dia tu dengan percakapan yang paling baik. Lebih baik daripada kita bercakap dengan adik-beradik kita, ataupun lebih baik kita bercakap, lebih baik percakapannya yang kita bercakap dengan kawan-kawan kita ataupun isteri kita sekalipun. Jadi tu dengan ibu bapa. Tak boleh kita gunakan perkataan yang semacam mana kita cakap dengan member-member kita, dengan isteri kita ke, ataupun dengan siapa-siapalah. Ataupun contohnya masa kita nak menyambut hari lahir mak kita ke, ayah kita ke, maka kita bagi hadiah yang paling terbaik untuk mereka ni. Lebih baik daripada hadiah yang kita berikan kepada orang lain, termasuk isteri kita sendiri. Jadi kalau kata kita boleh hadiahkan kepada mak ayah kita ni bulan purnama ke, planet Jupiter ke, jadi bagilah benda tu. Memanglah mustahil, cuma nak kata tadi yang setara itu. Maknanya kalau boleh bagi hadiah yang terbaik, itulah. Jangan bagi hadiah yang biasa-biasa. Ni ibu bapa kita kan. Kalau kata mungkin kita ada masa yang banyak untuk luangkan bersama mereka, maka bagikan masa tersebut. Jangan manjang je, tak sempat lah, kerja banyak dan sebagainya. Kalau sekarang wallahualam lah, pasal kita ni tak boleh nak merentas sana sini. Tak tahu lagi lah apa perkhabarannya. Katanya dah boleh merentas lepas pada ni. Tapi sebelum-sebelum pada ni, macam-macam alasan kita buat untuk tak balik bertemu dengan mereka. Berkali-kali mereka telefon, kadang-kadang tak balik ke, tak boleh lagi, sibuk mak gitu gini. Sedangkan tak ada benda pun yang disibukkan kan. Tapi nama kata tadi tak mahu nak balik tu. Jadi kita tak beri betul-betul masa ataupun ruang masa bersama dengan mereka, maka itu pun dikira suatu benda yang tak dibenarkan. Malah itulah yang merosakkan amalan kita tadi. Ataupun kita bagi apa orang kata tadi, ihsan yang terbaik kepada mereka waktu mana mereka ni mungkin dah tua, macam-macam benda lah yang mereka ni tak ingat, dan kadang-kadang mungkin lupa sana sini, makan pun tak teratur, kadang jatuh sana sini. Maka pada ketika itu tetap kata Allah, engkau kena berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa kamu. Makna kata tadi kena bersabar dengan mereka dengan sabar yang paling baguslah, sabar yang paling tinggi. Kalau orang kata hari ni tahap tahap yang tertinggi, tahap legend punya sabar lah. Jadi maknanya tak boleh sekali-kali kita mengungkit kan, apa ni kan mak kan, makan pun jatuh-jatuh apa semua, tak boleh. Sebab kita dulu pun macam tu juga, tapi mak kita tak pernah nak mengungut, nak tengking-tengking kita kan, apa tak ada mulut ke apa semua, jatuh gitu gini. Jadi pendek katanya dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berlaku baik kepada ibu bapa kita, beri layanan yang elok pada ibu bapa kita, layanan yang sempurna. Dan kalau sekiranya ada berlaku layanan yang tak sempurna, yang tak cemerlang dan sebagainya, maka itu dikira sebagai satu dosa ataupun satu perkara yang dilarang lah. Jadi moga Allah SWT beri kepada saya, seterusnya beri pada saya,
dan berilah kepada para jemaah sekalian ya, kita semua kesempatan untuk berbuat baik kepada ibu bapa kita, berbuat ihsan pada tahap yang maksimum kepada ibu bapa kita ya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ya kesabaran yang tinggi ya dalam melayani kerenah mereka, lebih-lebih lagi ya di ya hujung-hujung usia ni yang masih ada ya, dan mudah-mudahan Allah SWT ya ampunkan dosa-dosa mereka dan juga dosa-dosa kita lah ya, atas sebab mungkin tak berlaku baik kepada ibu bapa kita lah ya. Kalau mana ibu bapa yang dah tak ada tu ya, kebaktian kepada mereka tetap berlangsung ya, dengan kita terus mendoakan dia dan juga melakukan perkara-perkara yang baiklah, yang menyukakan ya mereka yang ketika ini ya berada di dalam kubur. Mudah-mudahan ya berita-berita yang dikhabarkan kepada mereka itu adalah berita-berita yang baik ya berkaitan dengan kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kemampuan untuk kita sama-sama amal dan sampaikanlah benda ni ya kepada rakan-rakan kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan mereka ya dapat memperbaikilah, kita dapat memperbaiki, dan ya rakan-rakan kita yang mungkin kedengaran dengan mak ayahnya tak sebulu ya, tak sependapat, tak sehaluan dan sebagainya dapat memperbaiki hal ini ya, kerana sepanjang tak sebulunya, tak sehaluan, tak sefahaman dengan ibu bapa ni, maka ya kurang berkat ya hidup kita ni, macam-macam masalah yang berlaku nanti. Kerana ya, ibu bapa kita, khususnya ibu kita ni adalah wali Allah SWT yang tak didendang ya, wali Allah SWT yang tak bernama ya, tak bernama, tapi doa dia sangat-sangat mustajab lah ya. Jadi kita minta doa restu dia dan ya mudahlah kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu dululah yang dapat saya kongsikan ya. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang buruk datang pada Allah, asbab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan membaca ya tasbih kafarah, suratul As dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi terlebih dan terkurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.